Salam sejahtera dan salam serak kesayang bersama saya Janet Bennett. Fokus berita tengah hari, 5 gabungan parti politik utama iaitu Pakatan Harapan PH, Barisan Nasional BN, Gabungan Parti Sarawak GPS, Gabungan Rakyat Sabah GRS dan Warisan menandatangani perjanjian permuafakatan ke arah menjamin kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi negara. Perjanjian persefahaman itu dimeterai oleh Setiausaha Agong PH Datuk Seri Saifuddin Nasution, Setiausaha Agong BN Datuk Seri Zamri Abdul Kadir, Setiausaha Agong GPS Datuk Seri Alexander Natalinggi, Setiausaha Agong GRS Datuk Masidi Manjun dan Setiausaha Agong Warisan Datuk Loreto Padua JR. Majlis menandatangani perjanjian itu disaksikan oleh Perdana Menteri yang juga pengerusi PH Datuk Seri Anwar Ibrahim, pengerusi BN Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, pengerusi GPS yang juga Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari, Datuk Abang Openg, pengerusi GRS Datuk Seri Haji Ji Nur dan Presiden Warisan Datuk Seri Syafiee Abdal di Bangunan Perdana Putra Kuala Lumpur pada Jumaat. Menerusi perjanjian tersebut, kelima-lima gabungan politik telah bersetuju menjunjung kesetiaan kepada Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara dan memelihara serta mempertahankan perlembagaan persekutuan. Dalam pada itu, PH, BN, GPS, GRS dan Warisan turut mengisytiharkan komitmen mewujudkan masyarakat adil dan negara demokratik yang progresif, inklusif serta bersatu padu berlandaskan acuan Malaysia dan berteraskan prinsip rukun negara. Berita seterusnya, Sarawak mempunyai hak dan budaya unik yang mesti dijaga untuk memastikan masa depan negeri ini cerah. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari, Tun Datuk Abang Openg beritahu rakyat mesti menjaga hak dan budaya Sarawak yang unik dengan memahami antara satu sama lain serta bekerjasama untuk kepentingan komuniti. And one of the paragraphs in that memorandum understanding is quoting Article 152 only. That is the usage of Bahasa Malaysia as the language. I amended it. I said not only Article 152, but you must also include Article 161 of the Federal Constitution that allows Sarawak to use both Bahasa Malaysia and English. And the Prime Minister agreed to that amendment. That is only one of the amendments. There are other amendments. Meaning, we must protect Sarawak right. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Malam Gala Persatuan Graduan Sarawak Dayat SDGA 2022 pada Jumaat. Menyentuh perkara lain, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zuhari berkata Sarawak mempunyai kelebihan dalam menjana ekonomi hijau kerana negeri ini mempunyai sumber air yang luas untuk menghasilkan hidrogen. I launched our ART, public transport system, that will connect Greater Kuching from Sirian to Kuching to Damai and the whole of Kuching using hydrogen. Clean energy, and we are the first in ASEAN to use hydrogen for public transport. Katanya masyarakat luar bandar mesti memahami ekonomi perkeliling untuk memanfaatkan produk dan hasil sampingan kelapa sawit. Ujar beliau, ilmu ini akan meningkatkan pendapatan penduduk luar bandar dan membantu Sarawak mencapai sasaran strategik pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 iaitu menjadi negeri berpendapatan tinggi. Manakala di Sibu, syarikat penerbangan tambang murah AirAsia menambah satu lagi penerbangan antarabangsa terus ke Sarawak dengan bermulanya penerbangan Singapura ke Sibu pada Jumaat. Penerbangan sulung itu berlepas pada jam 1.40 tengah hari dari Sibu ke Singapura dan kembali ke lapangan terbang Sibu pada jam 6.15 petang dengan membawa seramai 180 penumpang dari Singapura. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin ketika bercakap dalam sidang media selepas menyambut ketibaan penumpang berkata penerbangan terus Singapura-Sibu akan beroperasi 4 kali seminggu iaitu setiap Isnin, Rabu, Jumaat dan Ahad. Today is a historical occasion for Sibu because we are having the first international flight, Singapore to Sibu. And of course, our local YB here, YB Joseph Chen, have been bringing it up ever since he was elected.
And we have my ministry has been following up very closely. And today I would like to thank all concerned for the support and to make these flights a reality today, especially AirAsia for taking the flights. There'll be 4 flights a week. Every Monday, Wednesday, Friday and Sunday. Wow. Monday, Wednesday, Friday, and Sunday, 4 times weekly. Yeah. Tambah Datuk Seri Lee lagi, Singapura adalah hub serantau dan antarabangsa yang penting untuk kewangan dan perniagaan, terutama untuk Sarawak. Ujarnya laluan dari Sibu serta dari Kuching dan Miri ke Singapura akan membolehkan akses terus kepada komuniti perniagaan tempatan ke arah pasaran sedia ada yang sangat menguntungkan untuk pertanian, perikanan dan produk makan tempatan di sini. Singapore is a very significant regional and international hub for finance and business. So Sarawak and Singapore, has been long trading partners. So we have a lot of economic activities between Sarawak and Singapore. And certainly this direct flight from Singapore to Cebu will certainly help Cebu business. We provide more business activities here in Cebu, apart from tourism, so business travel, businessmen traveling direct to Cebu. Yeah. So and at the same time, we can also encourage more exports from Cebu, certain product from Cebu to Singapore. So this flight from Singapore to Cebu will certainly help the economic growth of Cebu in terms of tourism and trade. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Lee berkata kementeriannya telah mencadangkan kepada semua syarikat penerbangan yang berkhidmat di negeri ini untuk meningkatkan kekerapan penerbangan dan terus menawarkan tambang penerbangan yang berpatutan dengan ketibaan musim perayaan utama di Sarawak. Katanya ini akan bantu meringankan beban kewangan yang dihadapi oleh orang ramai dan mengekalkan momentum untuk aktiviti pelancongan, pergerakan barangan dan penggembara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Lee berkata Kerajaan Sarawak sedang melihat pilihan untuk memasang lampu isyarat pintar di bawah projek lampu isyarat Lebuh Raya Kuching Samarahan. Menurutnya, ia adalah antara pilihan bagi menangani masalah kesesakan lalu lintas di Kota Samarahan selain daripada projek Sistem Pengangkutan Bandar Kuching KUTS dan Sistem Transit Aliran Autonomi ART. In terms of addressing the issues of traffic congestion, particularly here in Kota Samarahan, we realize that we must look at not just one option, but various viable solutions. This also means that the issue would have to address not just by one ministry, but in fact various agencies at both state and federal level, working in tandem to ensure that the people of Kota Samarahan can continue to enjoy a good quality of life. My ministry and Sarawak Metro is also working with the various relevant agencies to ensure that smart traffic light system and ART system will work seamlessly for the benefit of all commuters and road users in the future. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis pelancaran KUTS Fasa 1 yang dirasmikan oleh Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari di Samarahan pada Jumaat. Bercakap mengenai projek KUTS, Datuk Seri Lee berkata MOTS bekerjasama rapat dengan Sarawak Metro untuk memastikan projek itu akan mencapai kesemua objektif dan matlamatnya. In terms of our public transport system, safety, comfort and convenience for commuters are some of the main focus area for the Ministry of Transport Sarawak. Of those criteria for public transport, safety would always be our number one priority, the safety of passengers and of other road users. Therefore, we are making sure that we look into all safety aspects of our Kuching Urban Transport System project, not only during the construction phase of the project, but also more crucially, the operations phase. My ministry tasked with this great responsibility of ensuring the successful implementation of the Kuching Urban Transport System project, we are looking very seriously at all issues related to safety, especially with regard to the conditions of mixed traffic for the ART in the future.
Sementara itu, projek sistem pengangkutan bandar Kuching KUTS bagi fasa pertama melibatkan pembinaan depoh transit aliran autonomi ART yang terletak di Kota Semarahan iaitu Depoh Rembus. Pengerusi Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Tan Sri Dato' Ahmad Dr. Abdul Aziz Datuk Hussein berkata, Depoh Rembus ini juga akan menjadi tapak depoh untuk bas hidrogen KUTS serta kilang pengeluaran hidrogen SEDC Energi Sendirian Berhad. Other facilities at this depot include our hydrogen refueling facility, the stabling yard, a test track, the automatic wash plant, mechanical and infrastructure workshop, and the administration building. Our Rembus depot is scheduled to begin operation in the fourth quarter of 2025, coinciding with the opening of stage 1 of the Autonomous Rapid Transit or ART passenger service for the Blue Line. Menjelas lanjut, Tan Sri Dato' Ahmad Abdul Aziz berkata, projek fasa pertama itu meliputi laluan biru, merah dan hijau. For phase 1 of the KUTS project, the Blue Line will be starting from Rembus here to Hikmah Exchange in the city centre, covering a distance of 27.6 kilometers, while the Red Line is from Kuching Central to Pending, covering a distance of 12.3 kilometers, while the Green Line is actually from Pending to Damai Central in Damai, Sentubong, covering a distance of 30 kilometers. Beliau memaklumkan perkhidmatan penumpang untuk ART dijadualkan akan diperkenalkan secara berperingkat bermula dari suku keempat 2025. Dalam majlis sama telah diserahkan cek pampasan kepada beberapa pemilik tanah yang terjejas oleh projek KUTS khusus untuk pembinaan depoh Rembus. Selain itu, turut diadakan pertukaran memorandum persefahaman MOU bersama dengan wakil dari institusi pengajian tinggi yang telah menyatakan minat mereka untuk bekerjasama dalam pelbagai bidang. Masih dengan laporan dari Kota Semarahan, penganjuran Sarawak Food and Cultural Festival SFCF menjadi platform untuk peniaga tempatan mempromosikan dan memasarkan produk mereka selain mempergiat perihal kebudayaan setempat. Menurut Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang, festival seperti ini merupakan peluang kepada usahawan tempatan mempromosikan produk-produk mereka di samping mempertengahkan kebudayaan masyarakat setempat di mata dunia. Selain itu juga, festival itu juga dapat mengetengahkan adat dan budaya di Kota Semarahan. Matlamat utama festival ini nampaknya dapat diketengahkan. Tahniah kepada penganjur. Tahniah dapat orang kata mengemukakan adat budaya kita. Sebab saya tahu bukan saja gendang saja, nyanyian rakyat saja, tetapi juga acara-acara kebudayaan lain turut ditampilkan semasa festival macam itu. Dan inilah kita dapat menyaksikan kekayaan kebudayaan dan juga makanan di kawasan kita, bukan saja orang kata menjadi makanan kita seharian, tetapi ia juga boleh meningkatkan sumber ekonomi penduduk-penduduk setempat. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Penangguhan Sarawak Food and Cultural Festival 2022 bertempat di Summer Mall pada Jumaat. Dalam pada itu, beliau yang juga ahli Parlimen Kota Semarahan berkata penganjuran festival ini tidak bermakna sekiranya tidak mendapat sambutan daripada masyarakat setempat. Jelasnya acara sebegini secara tidak langsung dapat memelihara tali persaudaraan dan hubungan baik antara satu sama lain. Tambah beliau lagi, Kota Semarahan akan berubah wajah dan seterusnya akan menerima impak pembangunan sekaligus merancangkan aktiviti perniagaan, sektor pelancongan serta perkhidmatan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menjawab Fakta, salam UKAS.